Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Nazihah Amalina bintu Osman 19BI01091. Pada hari ini kami akan membentangkan tajuk hak-hak asasi kemanusiaan terhadap pelarian dan pekerja asing. Kita akan lihat kepada pengenalan tajuk ini. Negara kita seringkali menerima pelarian dan pekerja asing kerana faktor ekonomi yang stabil dan suasana yang aman tanpa peperangan atau rusuhan. Malaysia juga menerima pelbagai jenis kaum, agama dan bangsa tanpa sebarang prejudis ke atas mereka. Namun begitu, kerajaan Malaysia tetap tidak mengiktiraf pelarian, tetapi mereka berhak dilindungi dan tanggungjawab ini digalas oleh badan bukan NGO dan badan-badan NGO yang lain. Pekerja asing juga diberikan hak untuk meneruskan kehidupan tanpa penindasan. Oleh itu, sebaik mungkin kerajaan cuba membantu mereka dengan permit yang sah untuk terus bekerja dan hak-hak mereka terbela. Mari kita lihat apa itu pelarian dan pekerja asing. Pekerja asing ialah pekerja yang dibawa masuk daripada negara luar, terutama negara jiran, untuk melakukan pekerjaan buruh seperti pembinaan dan pertanian. Kehadiran mereka ini amat penting untuk pembangunan ekonomi Malaysia kerana pembangunan kita bertambah maju dan pesat. Namun begitu, mereka ditawarkan dengan gaji yang rendah dan berlaku penindasan ke atas mereka seperti mereka dipaksa untuk bekerja lebih masa namun dibayar dengan gaji yang amat sedikit. Oleh itu, mereka dinasihatkan untuk bekerja di sini dengan permit yang sah supaya hak-hak mereka terbela. Apa itu pelarian? Pelarian adalah seseorang yang berada di dalam negara asalnya yang berlaku krisis peperangan atau rusuhan yang melampau sehingga menyebabkan kematian dan membahayakan nyawa mereka sekiranya terus berada di negara tersebut. Mereka terpaksa melarikan diri ke negara yang mampu melindungi mereka daripada pulang ke tanah air dan akan diancam bunuh jika kembali. Malaysia tidak terkecuali memberi mereka perlindungan seperti negara Syria, etnik Rohingya, Palestin yang terus-menerus menerima ancaman bunuh daripada negara tersebut. Mari kita lihat apakah hak mereka sebagai pelarian dan pekerja asing. Hak pendidikan kanak-kanak pelarian dan pekerja asing iaitu bukan warga negara. Walaupun di mana jua mereka berada, kanak-kanak ini berhak mendapat pendidikan tanpa mengira apa jua situasinya. Hak pendidikan ini jelas dalam Artikel 26 Deklarasi Hak Asasi Manusia UDHR dan Artikel 3 Perjanjian Antarabangsa tentang penghapusan semua bentuk diskriminasi terhadap wanita dan Artikel 30 Konvensyen Pekerja Asing MWC. Sama ada golongan kanak-kanak maupun dewasa tidak terkecuali dalam hak untuk mendapat pendidikan. Hak pendidikan seperti mana yang telah tertulis di dalam Artikel 28 Konvensyen tentang Hak Kanak-kanak CRC 1989 iaitu di mana Malaysia telah menandatangani perjanjian ini pada tahun 1995. Oleh itu, negara ini bertanggungjawab memastikan kanak-kanak di setiap negara mendapat pendidikan tanpa mengira status warga negara. Artikel 22 Konvensyen Pelarian Geneva 1951 dan Protokol 1967, hak pendidikan untuk pelarian juga telah ditulis dalam perjanjian ini untuk melindungi hak mereka sebagai pelarian yang berhak untuk mendapat pendidikan biarpun mereka ini hanyalah pelarian. Namun mereka juga berhak untuk mendapat pendidikan seperti kanak-kanak yang lain. Hak pendidikan kanak-kanak di Malaysia sebagai pelarian dan bukan warga negara iaitu anak-anak kepada pekerja asing. Kanak-kanak pelarian mereka tidak dibenarkan bersekolah di sekolah bantuan kerajaan kerana mereka tidak mempunyai permit atau dokumen sokongan yang membenarkan mereka untuk bersekolah di sekolah bantuan kerajaan. Namun begitu, mereka tetap mendapat pendidikan dengan bantuan pertubuhan agensi bukan NGO dan badan-badan NGO yang lain dan UCHR untuk usaha sama membangunkan sekolah di kem pelarian mereka. Mereka dibenarkan bersekolah di sekolah swasta atau mana-mana sekolah bukan kerajaan. Kanak-kanak bukan warga negara pula, mereka dibenarkan bersekolah di sekolah bantuan kerajaan dengan kelayakan bersyarat. Walaupun ibu bapanya bukan kaki tangan kerajaan umum, dengan permit yang sah dan dokumen sokongan yang membantu mereka dibenarkan mendapat pendidikan di sekolah bantuan kerajaan. Mereka boleh berdaftar di Jabatan Pendidikan Negeri atau Pejabat Pendidikan Daerah PPD dan disahkan oleh Jabatan Imigresen dan mendapat pas pelajar.
Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nur Sayyidina binti Mazlan, nombor matrik 19BI01116. Sekarang saya akan membentangkan tajuk hak bekerja pekerja asing. Di Malaysia, terdapat pelbagai perundangan yang berkait dengan immigration dan perburuhan seperti Akta Immigration 1959, Akta Kerja 1955 dan juga Akta Perhubungan Perusahaan 1967. Peraturan immigration ini telah meletakkan syarat yang lebih terperinci mengenai pekerja asing seperti permohonan pekerja asing ini hanya dibenarkan bagi sektor pembuatan, perladangan, pertanian, pembinaan dan juga perkhidmatan. Antara syarat lain yang ditetapkan ialah pekerja asing ini hanya dibenarkan masuk selepas permohonan proses, mestilah sihat dan bebas daripada sebarang penyakit berjangkit dalam lingkungan umur 18 hingga 45 tahun dan perlu menjalani pemeriksaan kesihatan sebelum masuk ke negara ini di pusat kesihatan yang telah ditetapkan. Tidak dibenarkan membawa masuk keluarga tinggal di negara ini, tidak dibenarkan menukar sektor pekerjaan atau majikan tanpa kebenaran, dibenarkan tinggal hingga tarikh yang dibenarkan, majikan bertanggungjawab terhadap pembayaran deposit, visa, pas dan levy pekerja asing. Tidak dibenarkan berkahwin dengan penduduk tempatan atau pekerja asing yang lain dan majikan bertanggungjawab melaporkan ke Jabatan Immigration sekiranya pekerja asing melarikan diri. Prinsip pemakaian undang-undang kepada pekerja asing ialah sebarang perundangan yang tidak dilarang pemakaiannya ke atas pekerja asing, maka perundangan berkaitan adalah terpakai kepada pekerja asing. Terdapat perundangan khusus yang ditujukan kepada pekerja asing, misalnya Akta Pampasan Pekerja 1952 untuk memberi perlindungan insurans kepada mereka. Akta Kerja 1955 juga memberi beberapa peruntukan khusus untuk pekerja asing. Undang-undang buruh di Malaysia adalah di bawah bidang kuasa Kerajaan Persekutuan. Dua buah kementerian yang mengendalikan isu pekerja asing ialah Kementerian Dalam Negeri KDN dan juga Kementerian Sumber Manusia KSM. KDN menguruskan hal ehwal, kemasukan dan lanjutan tempoh pekerja asing seperti permit, visa dan sebagainya. Manakala KSM pula lebih mengendalikan tentang keadaan pekerja asing ketika mereka sedang berkhidmat dengan majikan masing-masing, terutamanya isu terma dan syarat pekerjaan. Undang-undang buruh di Malaysia berasal dari statut, kes mahkamah dan common law. Statut merupakan undang-undang yang diluluskan oleh Parlimen. Kerangka perundangan perburuhan di Malaysia berakar kepada 3 perundangan perburuhan utama iaitu Akta Kerja 1955, Akta Perhubungan Perusahaan 1967 dan Akta Kesatuan Sekerja 1999. Perundangan perburuhan utama mengatur tentang hak kepentingan, kewajipan terhadap hubungan pekerjaan individu, pekerja dan majikannya dan hubungan perusahaan di antara kesatuan sekerja dengan majikan atau kesatuan majikan. Akta yang berkaitan perlu ditafsirkan oleh mahkamah. Prinsip yang dicetuskan oleh mahkamah akan mengikat atau menjadi panduan kepada mahkamah yang lain dan pelaksana undang-undang serta majikan dan pekerja. Keputusan mahkamah pengusaha adalah sumber penting kepada perundangan berhubung dengan pekerjaan di Malaysia. Walau bagaimanapun, mahkamah perusahaan adalah sebuah tribunal ataupun mahkamah khas yang tubuhkan khas untuk mengendalikan kes majikan pekerja dan kesatuan sekerja. Ia bukan dalam lingkungan hierarki mahkamah awam di Malaysia. Mahkamah awam di Malaysia juga mendengar dan memutuskan kes perburuhan terutamanya melalui proses semakan kehakiman di mahkamah tinggi. Disebabkan Malaysia mempunyai undang-undang bertulis mengenai perburuhan, maka berdasarkan undang-undang atau Undang-Undang Sivil 1956, pemakaian common law dalam kes perburuhan sangat terhad. Kes common law yang berkaitan dengan pekerjaan tidak dianggap sebagai mengikat di Malaysia. Namun demikian, kes tersebut sangat berpengaruh. Akibatnya, kes yang dirujuk itu menjadi satu prinsip perundangan di Malaysia dan dituruti turun-temurun serta akhirnya membentuk satu korpus perundangan. Akta Kerja 1955 adalah perundangan utama yang memperuntukkan hal ehwal terma dan syarat pekerjaan. Pada tahun 1998, Akta Kerja 1955 dipinda dan ditambah bahagian 12B dengan judul Pekerjaan Pekerja-Pekerja Asing. Bahagian baru ini berisi 5 peruntukan dan yang utama adalah perlindungan pekerja tempatan daripada tindakan diskriminasi oleh majikan terhadap pengambilan pekerja asing. Sebagai contoh, di bawah Seksyen 60M, majikan tidak boleh menamatkan kontrak pekerja tempatan bagi maksud menggajikan seorang pekerja asing.
Seksyen 60N pula memperuntukkan apabila seorang majikan perlu mengurangi jumlah pekerja dengan alasan untuk mengurangi jumlah pekerjanya, maka majikan tidak boleh menamatkan perkhidmatan pekerja tempatan kecuali sudah terlebih dahulu menamatkan pekerja asing dalam kapasiti kerja yang sama dengan pekerja tempatan tersebut. Akta Perhubungan Perusahaan 1967 APP tidak mempunyai peruntukan khusus untuk pekerja asing. Tujuan APP ni adalah untuk mempromosikan dan memelihara hubungan perusahaan yang harmoni di antara para majikan dan pekerja kesatuan, serta untuk mencegah dan menyelesaikan perselisihan dan pertikaian antara mereka yang membangun daripada hubungan mereka. Terdapat peruntukan penting dalam APP iaitu Seksyen 20 yang boleh digunakan pekerja ahli kesatuan sekerja atau tidak. Seksyen ini amat penting kepada pekerja sebagai individu yang dipecat daripada pekerjaannya. Seksyen ini membolehkan pekerja membuat tuntutan melalui Jabatan Perhubungan Perusahaan jika ia merasakan pemecatannya adalah tanpa sebab ataupun alasan yang munasabah. Tuntutan mestilah dibuat dalam masa 60 hari dari tarikh pemecatan. Persoalannya adalah kat sini, apakah pekerja asing boleh mengambil tindakan yang sama? APP tidak melarang mereka untuk menggunakan mekanisme ini asalkan mereka adalah seorang pekerja di bawah maksud akta. Pekerja asing yang terlibat dalam pelaksanaan pengurangan pekerja boleh menggunakan peraturan ini apabila penamatan kontrak mereka dibuat secara tidak adil. Begitu juga dengan kes pemberhentian konstruktif dan pekerja asing boleh mengambil tindakan yang sama. Menurut Sharifah Suhana Sheikh Ahmad, bidang perlindungan Akta Perhubungan Perusahaan 1997 adalah terhadap semua pekerja dan Mahkamah Malaysia sudah menafsirkan secara jelas bahawa maksud pekerja adalah termasuk pekerja asing. Sebuah lagi akta yang relevan ialah Akta Kesatuan Sekerja 1999 AKS. AKS ni digubal bagi mengiktiraf hak pekerja untuk kesatuan dan memberikan keesahan perundangan kepada kesatuan sekerja. Akta ini sebenarnya memberikan kuasa kepada pihak berkuasa, menteri dan ketua pengarah bagi mengawal kesatuan sekerja di Malaysia daripada peringkat penubuhan hinggalah ke peringkat pengoperasian. Pekerja asing di Malaysia tidak dilarang oleh Akta Kesatuan Sekerja untuk ikut serta dalam kesatuan sekerja. Larangan terbatas hanya dikenakan ke atas mereka yang di bawah umur, mereka yang bukan pekerja sebenar. Akta Perhubungan Perusahaan tidak melarang pekerja asing untuk menjadi ahli kesatuan sekerja. Seksyen 4 dan 5 Akta Perhubungan Perusahaan yang menjamin hak pekerja untuk ikut serta dalam kesatuan sekerja dan aktif serta tidak melarang pekerja asing berbuat demikian. Seterusnya kita masuk kepada Konvensyen Pelarian 1951 dan Protokol 1967. Konvensyen ini bertunjangkan kepada artikel 14 dalam Pengisytiharan Hak Asasi Manusia Sejagat UDHR. Konvensyen 1951 menggariskan variasi hak yang perlu diberikan kepada mereka. Ini termasuk kebebasan beragama dan bergerak, hak untuk bekerja, pendidikan dan dokumen perjalanan. Yang lebih penting, negara tidak boleh menghantar pulang pelarian ke negara asal mereka dengan hujah mereka akan berhadapan dengan pelbagai ancaman di negara asal. Hanya 2 negara anggota ASEAN yang telah meratifikasi konvensyen ini iaitu Filipina dan Kemboja. Malaysia merupakan negara yang tidak meratifikasi konvensyen ini. Protokol 1967 ni merupakan instrumen perundangan antarabangsa berkaitan perlindungan pelarian yang diwujudkan bagi menyelesaikan keterbatasan interpretasi dalam konteks geografi di Eropah dan waktu kejadian yang berlaku sebelum 1951 yang terkandung dalam Konvensyen 1951. Negara yang menandatangani Konvensyen 1951 akan digesa akan menyetujui Protokol 1967 bagi memastikan pelarian mendapat perlindungan sewajarnya. Malaysia tidak menyertai Konvensyen Pelarian 1951 dan Protokol 1967 berhubung memberikan perlindungan terhadap golongan pelarian antarabangsa. Kesannya, Malaysia tidak mengiktiraf dan tidak menyediakan peruntukan khusus sama ada menerima kemasukan dan memberikan perlindungan terhadap pelarian.
Walaupun tidak menyertai Konvensyen Pelarian 1951 dan Protokol 1967, Malaysia tidak terpinggir dari dimasuki golongan pelarian. Sehingga kini, Malaysia dimasuki pelarian dari pelbagai negara seperti Palestin, Bosnia, Syria, Filipina dan lain-lain lagi. Walaupun Malaysia berhak menolak kehadiran mereka, namun merupakan satu tindakan yang harus dipuji apabila Malaysia juga turut berkongsi beban dalam membantu dan melindungi golongan pelarian tersebut. Sekarang kita masuk kepada perlindungan pelarian. Yang pertama iaitu akses kepada suaka. Undang-undang negara dia tidak menyediakan peruntukan untuk pemberian status suaka atau pelarian. Namun begitu, kerajaan bekerjasama rapat dengan UNHCR dan kadang-kala melaporkan orang yang berpotensi menjadi kebimbangan kepada UNHCR. Yang kedua, refoulement. Kerajaan tidak menyediakan perlindungan undang-undang terhadap tindakan mengusir atau menghantar balik pelarian ke negara di mana nyawa atau kebebasan mereka boleh diancam disebabkan ras, agama, kewarganegaraan, keahlian mereka dalam kumpulan sosial tertentu atau pandangan politik. Seterusnya, penganiayaan pelarian. Kerajaan kadang-kala menahan pemohon suaka sama ada dalam penjara polis atau pusat tahanan imigresen sehingga UNHCR menentukan niat jujur pencari suaka. Pertubuhan NGO tempatan dan antarabangsa menganggarkan populasi di kebanyakan 17 pusat tahanan imigresen di negara ini berada pada atau di luar keupayaan dengan sesetengah tahanan ditahan selama 1 tahun ataupun lebih. Dalam pekerjaan pula, walaupun kerajaan ini tidak memberi kuasa perundangan kepada pelarian UNHCR berdaftar untuk bekerja, kerajaan biasanya tidak mengganggu jika mereka melakukan kerja tidak formal. Bagaimanapun, UNHCR melaporkan dalam sesetengah kes, kerajaan membawa tuduhan terhadap majikan kerana mengambil pelarian ini bekerja. Yang seterusnya, akses kepada perkhidmatan asas. Bagi mereka yang mempunyai kad UNHCR, kerajaan menyediakan akses kepada penjagaan kesihatan untuk pelarian pada kadar diskaun rakyat asing, tetapi tidak kepada pencari suaka. Pertubuhan NGO menjalankan klinik bergerak tetapi agak terbatas. Pelarian tidak mempunyai akses kepada sistem pendidikan awam. Bagi perlindungan sementara pula, sebagai tindak balas terhadap krisis pendatang asing di lautan pada bulan Mei, kerajaan mengumumkan akan menyediakan tempat tinggal sementara untuk maksimum 7,000 pendatang di lautan dengan syarat UNHCR menempatkan semula atau menghantar pulang pendatang ini dalam tempoh setahun. Kerajaan menyediakan tempat tinggal sementara kepada 1,107 pendatang semasa krisis itu. Pada bulan September, Perdana Menteri Datuk Seri Najib mengumumkan kerajaan akan menyediakan perlindungan sementara kepada sehingga 3,000 pelarian Syria. 8 orang pelarian Syria yang pertama dalam program ini iaitu seramai 2 keluarga tiba di negara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nafisatul Ilmi binti Zamri, nombor matrik 19BI 01105. Saya akan meneruskan dengan subtopik yang seterusnya, iaitu hak asasi pekerja asing dan pelarian dari segi kesihatan. Baiklah, hak kesihatan pekerja dilindungi di bawah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 atau AKKP. Dengan adanya akta ini membuktikan bahawa betapa seriusnya pemerintah Malaysia bagi memastikan keselamatan dan kesihatan pekerja tempatan maupun pekerja asing yang bekerja di Malaysia. Dari perkara 1501 ada menyatakan adalah menjadi kewajipan tiap-tiap majikan dan tiap-tiap orang yang bekerja sendiri untuk memastikan setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya. Jadi, dengan adanya skim, jadi seterusnya adalah skim kedua-dua skim polisi insurans ini, iaitu skim perlindungan insurans kesihatan pekerja asing atau SPIKPA dan skim kemasukan hospital dan pembedahan pekerja asing atau SKHPPA. Jadi kedua-dua skim ini adalah wajib, kerajaan telah memutuskan supaya kedua-dua skim polisi insurans ini wajib diambil oleh pekerja-pekerja asing yang bekerja terutama di sektor 3D iaitu dirty, dangerous and demeaning. Manakala untuk pekerja-pekerja asing yang bekerja di sektor perladangan,
dan pembantu rumah. Kedua-dua skim ini ditanggung sepenuhnya oleh majikan masing-masing. Oleh itu, majikan yang ingin memohon visa pekerjanya perlu melampirkan polisi SKHPPA dan sid pengesahan SPIKPA ini kepada Jabatan Imigresen Malaysia. Seterusnya kita pergi ke pelarian atau kita panggil refugee. Seperti yang kita tahu, Malaysia tidak mengiktiraf kedatangan mereka kerana Malaysia tidak meratifikasikan Konvensyen Pelarian 1951. Tetapi, hak-hak mereka ini dilindungi atas dasar kemanusiaan negara kita sendiri atau negara tersebut dan beberapa NGO. Contoh NGO yang terbesar yang melindungi dan menegakkan hak-hak pelarian ini adalah UNHCR. Jadi, UNHCR Malaysia telah melangsungkan projek perintis iaitu projek ini membolehkan pelarian-pelarian yang memegang kad UNHCR itu untuk mendapat perkhidmatan kesihatan di hospital kerajaan atau kita panggil public hospital dengan potongan 50%. Selain itu, kanak-kanak pelarian juga boleh mendapatkan pemeriksaan dan suntikan imunisasi di hospital kerajaan dengan potongan yang sama. Seterusnya kita teruskan dengan isu semasa. Pada 8 April 2020, UNHCR Malaysia, Agensi Pelarian PBB, Penguatkuasa Undang-Undang dan Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengadakan perjumpaan dan mesyuarat bersama sekumpulan pelarian Rohingya bagi membincangkan isu penularan COVID-19 di Malaysia. UNHCR, KKM, rakan-rakan kerja NGO dan Pusat Kesiapsiagaan dan Tindak Cepat Krisis telah berganding bahu dengan pihak berkuasa dan pegawai kesihatan daerah untuk membuat jangkauan kepada komuniti orang pelarian dan pemohon suaka di kawasan-kawasan perumahan seluruh negara tentang pencegahan dan ujian COVID-19. Jadi seperti yang kita dapat nampak di sini, ini adalah salah satu usaha kerajaan negara kita sendiri dengan beberapa NGO untuk memastikan pelarian-pelarian tetap mendapat pemeriksaan COVID-19. Isu seterusnya ialah rombak dasar buruh asing buka peluang warga tempatan. Dasar buruh asing menjadi antara perkara yang mula mendapat perhatian pihak kerajaan dalam merancang pembaharuan dasar disebabkan oleh wabak COVID-19. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, Datuk Seri Mustafa Mohamed, kerajaan akan mengkaji semula dasar buruh asing selepas isu dihadapi 2.3 juta pekerja asing semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Pekerja asing antara punca kebimbangan rakyat Malaysia apabila mereka menjadi kumpulan baharu didapati positif COVID-19 setelah dikesan di sebuah tapak pembinaan di Ampang dan persekitaran tempat tinggal mereka yang sesak. Menurut pakar, pekerja asing menyumbang kira-kira 15 hingga 30% jumlah keseluruhan tenaga buruh di Malaysia jika dihitung sama pekerja asing tanpa izin. Majikan juga Ahli Persekutuan Majikan Malaysia MEF dan Persekutuan Perkilang Malaysia FMM berkata, pekerja asing biasanya diambil untuk mengurangkan kos perniagaan kerana mereka dikenali sebagai buruh murah. Walaupun negara ini amat menghargai pekerja asing yang membantu mengembangkan ekonomi Malaysia untuk bertahun-tahun, beberapa langkah perlu diambil kerana pandemik dan PKP menyebabkan pasaran buruh terjejas dengan kehilangan pekerjaan dan pengambilan pekerja juga dibekukan. Bank Negara Malaysia mengunjurkan pasaran lemah pada separuh pertama tahun ini kerana keadaan ekonomi yang mencabar. Berdasarkan penyataan dasar monetari terbarunya pada 5 Mei lalu, satu cara yang boleh dipertimbangkan adalah untuk kerajaan melaksanakan program pengampunan untuk menghantar pulang pendatang tanpa izin membabitkan mereka yang tinggal melebihi tempoh dan tidak mempunyai dokumen perjalanan sah, sama seperti program yang diperkenalkan pada 2019 yang dikenali sebagai Back for Good. Pada 2019, program berkenaan mensyaratkan pekerja ini membayar denda RM700 dan perlu menunjukkan tiket penerbangan mereka sebelum pulang ke tanah air. Sebaik kembali ke negara asal, mereka akan disenarai hitam untuk memasuki Malaysia. Mungkin kali ini, program sama boleh dilaksanakan tanpa syarat yang membebankan mereka untuk kembali ke negara asal tanpa dikenakan sebarang denda atau mungkin denda yang minimum. Isu
semasa berkaitan warga asing yang tinggal di negara kita. Pada baru-baru ini, warga asing yang berasal daripada Bangladesh telah dihalau keluar kerana telah memburukkan imej negara kita di mata dunia. Dia telah menyatakan Malaysia telah mendiskriminasi dia dan kawan-kawannya kerana telah menyekat pergerakan mereka. Pada ketika itu, Perintah Kawalan Pergerakan telah dilaksanakan oleh Perdana Menteri untuk mengelakkan penularan COVID-19. Kesimpulannya, apa yang saya dapat simpulkan adalah sememangnya hak-hak asasi pekerja warga asing dilindungi di negara kita berdasarkan perkara 5 klausul 1 Perlembagaan Persekutuan, tetapi bukan pada pendatang asing tanpa izin, iaitu parti yang bekerja tanpa permit yang sah. Oleh itu, negara perlu lebih ketat menjaga kemasukan parti ini kerana tidak mahu berlakunya penindasan di kemudian hari. Penindasan, salah satu contoh penindasan adalah gaji murah dan penjualan manusia dan sebagainya. Manakala saranan untuk hak asasi pelarian Malaysia tidak kerana Malaysia tidak meratifikasi Konvensyen Pelarian 1991 yang seperti kita tahu. Jadi para aktivis negara, mungkin juga Asian dan UNHCR perlu menunjukkan satu lagi model yang lebih berkesan dan bekerjasama dalam menangani isu ini dengan menyediakan pelan-pelan tindakan untuk menyelamatkan pelarian-pelarian yang terancam, terutamanya seperti yang seperti kita tahu Rohingya, Uyghur dan sebagainya. Terima kasih. Itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.